Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kata Asy-Syekhul Muallif Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripadanya, yakni setengah daripada beberapa dalil nakli. Apa dia tu? Dalil nakli yang menunjukkan bahawa apa dia? Pakar zahir mutasyabihat itu satu sebab. Ini ada kita boleh depan satu sebab daripada sesat, jatuh jalan sesat, yakni sesat daripada jalan ahli sunnah. Iaitu hadis yang telah mengeluarkan dia oleh Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab dia, nama musnadnya ataupun masyhur dengan sunan. Sunan Ad-Darimi ataupun musnad Darimi. Kita hadis daripada Sulaiman bin Yasar, seorang tabi'in radhiyallahu anhu. Ia ceritakan bahawa ada seorang lelaki pada masa dia tu yang dikatakan baginya seorang lelaki itu Abdullah ibnu Subayy. Sini pun ada ulama membicarakan nama tu. Ada yang kata Abdullah Subayy saja, tak ada ibnu. Ada pula dengan dhabitnya ai, macam-macam pula segi nama tu. Seorangnya Subayy ibnu Subayy telah datang ia ke Madinah. Dia masuk ke negeri Madinah. Dia mari ke sebelah balik Iraq kono. Mari ke Yaman. Asalnya balik Yaman, masuk ke Madinah. Dalam keadaan dia masuk di Madinah tu, maka menanya ia Abdullah Subayy sana tu akan manusia. Dia tanya orang. Dia tanya apa? Daripada ayat Quran yang mutasyabihat. Ada bawa jajah tu. Pada masuk kapal duk jajah ayat istiwa. Hidup jajah ayat pasal tu ada atas langit katakanlah. Tu. Jadi panggil satu keliru. Sedangkan ayat mutasyabihat, kita ambil lah tu utama sahabat kaedah kita al-muhkamat muqaddamatun alal mutasyabihat. Sebab Allah Taala kata hak muhkamat tu ummul kitab, ibu bagi kita. Ada pun mutasyabihat faraq daripada situ. Kita kena utamakan dulu. Mana Tuhan laisa kamitslihi syai'. Dan kamu fikir tentang makhluk, fikir makhluk tu kenalah Tuhan yang menjadikan makhluk, jadi fikir balik Tuhan. Lah hadis pun sebut tafakkaru fil khalqi, kamu fikirlah tentang kejadian untuk nak kenal ke Tuhan yang jadi. Wala tafakkaru fil khaliqi, dan jangan kamu fikir akan yang menjadi itu. Bagaimana Tuhan di manakah ia, main lagu tu. Haram dah fikir situ. Lepas tu berlaku di zaman sahabat lagi. Yang dia panggil zaman salaf. Berlaku masuk di Madinah, kau dah bawa ayat istiwa. Dia tanya kat dalam Madinah. Lalu tu masa Umar dia jadi khalifah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apabila siapa berita ke Sayyidina Umar, maka mengutus, yakni suruh akan seorang utusan pergi kepadanya, artinya kepada Ibnu Subayy. Ini berlaku kata Ibnu atas dengan Subayy. Dia kata Abdullah Subayy. Dia ambil Subayy mari. Oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia suruh satu orang mai mengadak dia. Dia raja, dia khalifah kan. Dia khalifah. Apa tu? Supaya dibawa datang dengan dia, dengan Subayy tadi, Ibn Subayy tadi, bawa datang menghadap kepadanya, kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu.
Padahal sungguhnya telah mensedia ia Umar tu baginya, bagi Subaik sani, ia sediakan bibir apa tu? Bibir apa tanan kurma. Nak beberapa tanda jenis apa? Tanda tandanya dah. Standar ke dia ada buah. Apa tu tanda hak lurus pada buah dah ke tanda dia tu. Ada tanda keringnya tak? Tu pihak dia dah. Tanda tu. Berkah yang malam buah ni. Umar sediakan bibir apa tanan kurma. Kurma ni nakhal lah. Pohon tamar. Dan tak kala sampai ia Subaik tadi kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka berkata, yakni tanya ia Umar baginya Subaik, dia tanya kan, siapakah engkau? Demo ni siapa? Saya kampung kita. Siapakah engkau? Maka katanya, aku Abdullah ibnu Subaik. Ini atau satu kata tak ada ibnu. Aku Abdullah Subaik. Lalu Umar pun tak ada tanya-tanya temu siapa. Aku Abdullah Subaik. Dia dah tahu dah. Ni tu Itulah. Dia dah tahu dah ni. Bila tanya mu siapa? Aku Abdullah Subaik. Umar pun tak ada tanya, tak pakat. Maka ambil oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akan tandang kurma. Kalau ia disediakan tu, lalu maka pukul ia. Pakat atas lalu. Saya kerja laganya kena duit orang besar, tak boleh tu orang biasa. Ada di pemimpin. Biasa tak boleh. Ini tanggungjawab dia. Maka pukullah ia Umar. Dengan tanda saat itu. Hingga sampai mana tu? Hingga berdarah kepalanya. Yang ni mensobek. Dan datang pada satu riwayat yang lain, maka pukul ia Umar hingga tinggal ia akan belakangnya Ibn Subaik hal keadaannya yang pecah darah. Pada pilu pecah darah. Itu satu riwayat kata gitu. Kemudian tinggal ia Umar akan Abdullah Subaik tadi itu. Hingga sembuhnya, bawa sembuh, kemudian kembali ia Umar kepada pukulnya pula. Bawa sembuh, tak pula. Dia tak boleh hati dekat tu, dia ada sakit tak pula teruk dia kena sembuh dulu. Masya-Allah. Ni panggil apa ni panggil? Ini panggil takdib. Dego. Takzir dia panggil takzir. Takzir dia panggil dego. Dego ni serah kepada pemimpin lah. Ada sah-sah ni bahasa kata maki gitu, ramai. Jadi tak ada kena pukul. Pukul berapa serah pada pemimpin lah. Dia panggil ra'il imam. Baca banyak kata serah kepada pemimpin. Nak pukul sebanyak mana. Berhilang sembuh, mai pukul pula Umar. Allah. Maka tak kala tu begitulah kemudian tinggal ia ke dia hingga sembuhnya. Akhir maka minta hadir ia artinya Ibn Subaik akan dia ke Sayyidina Umar. Dia minta suruh Umar mai melawat dia supaya menziarahinya. Dan tak kala hadir oleh Umar radhiyallahu anhu, maka berkatalah ia Abdullah Subaik kepada Umar radhiyallahu anhu, dia kata, sekiranya jika kehendak engkau akan bunuh aku, kalau engkau nak bunuh aku, maka bunuhlah engkau akan aku sebagai bunuh yang elok. Kalau nak bunuh akan bunuh lalulah, bunuh molek-molek. Kalau main piak tinggal gini. Piak tinggal gini. Maka bunuh selalulah, bunuh cara molek. Molek lah kan, pacung cat. Tu bunuh yang elok panggil. Gatung. Ketini dengan batu. Bunuh dengan molek, cah, pacah. Kalau kau nak bunuh lalu dengan molek. Tapi tak ada apa tahap bunuh. Tahap takzir dia panggil. Bunuh pisos dan sebagainya. Kawat. Maka Umar pun berkata ia kepada Umar, kata, jika kehendak engkau akan bunuh aku, maka bunuhlah engkau akan aku sebagai bunuh yang elok. Lepas tu kemudian izin oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bagi Abdullah Subaik akan kembali kepada bumi ini, kepada negerinya.
Lepas pada tu dia hantar klik negeri dia. Yang bukan dia orang Madinah. Dia main balik Yaman, hantar klik. Tapi di sampai hantar klik masa tu siapa hendak jadi gubernur besar di Yaman masa tu? Abu Sa'id, Abu Musa al-Asy'ari. Lalu bila jangan lepas ni klik ke negeri tu dan mengirim Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akan surat tu kepada Abi Musa. Pak Musa, nama apa? Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Haddad bin Harb bin Amir al-Asy'ari. Nama suku dia, keturunan Asy'ar. Dia orang Yaman asal. Dia adalah as-sahabi Abu Musa al-Asy'ari ni setengah daripada fuqaha us-sahabah. Dan Abu Musa al-Asy'ari ni juga dengan suara dia tu merdu. Siapa kali baca Quran Nabi ada cakapnya sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Nabi nak pergi, Abu Musa al-Asy'ari pergi balik sampai ke Buti pula. Abu Musa tak tahu. Lepas tu dia kata, "Mu ni Abu Musa, mizmarum mimma mizi Daud. Mu ni satu serunai daripada serunai Daud." Kita maklum kan, Nabi Daud ni suara dia sedap tak? Tapi tu dia jadi kori-kori dia buat amal tak bakit Nabi Daud tu. Suara sedap, Nabi sedap dia katalah. Kau bakit kau cerik. Dia temu ni satu serunai daripada serunai Daud. Mana Allah Taala bagi kamu ni fisik, suara mu yang lembut merdu. Aku dengar mu dak baca. Ya Rasulullah dah dengar. Mana itu. Jadi apabila masa Khalifah Umar dia hantar Abu Musa lah. Jadi apa dia tu di sana di Yaman. Kemudian dia bila nak hantar dia ni klik ni. Hantar Subaid ni balik ke Yaman, dia hantar surat kepada Abu Musa dulu. Sebagai gubernur kalau kita kata, tuan negeri lah. Tu dia. Dia hantar ke Abu Musa. Dalam surat tu dia kata nak bahawa janganlah duduk bersama-sama akan dia yang akan Ibnu Subaid ni oleh seorang pun daripada muslimin. Aku nak hantar klik dah ni dia ni. Bila hantar klik mu pula jaga sana. Jangan dia orang duduk masuk dalam orang duk kerumun dia orang nanti makan kecek dia pula. Tengok. Dia tak apa lah iman dia boleh buat. Jangan nanti jadi fitnah supaya tiada jatuh oleh mereka itu muslimin, supaya tak jatuh dalam fitnahnya. Nah, tu Umar hantar surat lagi. Wallahu a'lam. Ni cerita yang diceritakan masa Sayyidina Umar. Hanya nak kata perkara bahasa apa dia ni akidah yang lain daripada sunnah bukan baru. Zaman salah nu, baca kata nak turut salah. Salah mana? Salah belaka. Mu'tazilah pun zaman salah. Jahmiyah, Karramiyah, Khawarij, Syiah, semua rawafid pecah daripada zaman salah nu belaka. Sampai bila sebut salah as-salafis salih. Itu satu murad al-sunnah wal jamaah tu. Kemudian berkata oleh al-muallif, dia nak ambil dah daripada cerita saat ni tu, boleh ambil pengajaran daripada cerita saat ni. Berkata al-muallif tua bagi kitab Manahi yang kita terjemah hari ni. Berkata oleh al-muallif pengarangnya Syekh Az-Zurqani rahimahullah taala. Dia kata nak bahawasa ini asar. Yakni ini cerita. Dia adalah apa dia ni dalam mustalah kadang-kadang asar mana hadis. Nah, asar hadis marfu', hadis mauquf, hadis maqtu', kebanyakan dia pakai bila sebut asar, kebanyakan agak dia panggil kata cerita di zaman salaf. Benarnya tabi'in. Jadi bahawasa ini asar, yakni ini cerita hak berlaku Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan Subaid tadi, menunjuk ia atas bahawasa Abdullah ibn Subaid dia telah membuka ataupun telah menghalah, yakni mencari jalan ataupun usaha ia akan bahawa membukakan akan pintu fitnah pada agama. Tengok kadang-kadang orang dia molek, dia pegang molek dah, Tuhan ada sedia molek dah. Bagi pak kena lagi ni gegel, cah. Dah. Tu dia panggil seolah-olah Subaid ni
Dia pergi buka pintu ni jatuh ke dalam sebahak. Lepas tu dia haram kita buat jadi sebahak. Tu. Nah, sebab tu kalau kita yang tak pandai nak hurai tu kita ingat ada apa? Muhkamah, pergi dengan muhkamah. Allah bersalahan bagi sekalian baru. Allah tak serupa bagi makhluk. Pasal kalau tanya, pahala hana? Walah hana tak walah hana mu tengok ni makhluk. Mu walah hana, mu walah hana. Aku walah hana. Saya tanya lagi tu. Pah, Tuhan tak serupa dengan segala makhluk. Pah walah hana? Mu tanya mana? Siapa walah hana? Tuhan, dia tanya. Tanya kita walah hana. Kita ni orang begini, rupa begini. Kita ni bergerak dia. Tu kita ni balah ni kita ni kena balah kita dulu. Baru kita kena balah dah. Allah bersalah bagi setiap makhluk. Sehingga pada makhluk ni kita. Pahala kita lah kita. Lah bergerak lah dia ni bergerak. Kita dia bergecek, gerak mulut, bangun. Dia berjalan ke sana sini, turun naik rumah, tu baik masuk. Ni walah ni kita. Lepas tu tu baik masuk juga. Sebalah lah kita. Tu dia, habis tu kena kita. Kita ni bergerak dia. Ni balah kita. Tuhan tak serupa dengan makhluk. Mana kata ni? Tak gerak, tak dia. Kalau gerak, serupa dengan makhluk. Makhluk sifat dengan bergerak. Ada kata kalau Tuhan turun naik tengah bergerak lagi tu. Lihat ayat kata wajah rabbuka datang, bergerak lagi tu. Istawa mana duduk, dia lagi tu. Gerak dia sifat apa? Habis tu dia cari tempat tu. Dia pelih tu. Tu dia. Dia kena balah. Balahan kita balahan. Lepas tu katakanlah kita sama kita tak serupa satu segi. Serupa beberapa segi. Kalau tak serupa binatang tak ada akal, tak serupa kita manusia. Ada akal. Binatang sama binatang. Lembu dengan kambing tak serupa, panggil pun jenis lain. Kalau dia bertukar menukar daging dua tu, tak sama banyak pun tak apa sebab dia jenis lain. Tu kalau kita ngaji fiqh. Tapi pada umum serupa pun makhluk belaka. Dia berjiring belaka. Tak lepas pada gerak dia belaka. Allah tak serupa pada anak. Dia kacalah tu belah ni apa balah kita ni lah. Dia tak serupa makhluk. Dia tu tak mana, duduk situ pergi pengah tu dulu. Ni bawa ramai kata kan, tak terima pada akal ya ada tak tepat. Sungguh dah. Kalau itu Tuhan kena tepat lah ya ada. Dah, bopak. Ini pergi duk ukur jadi ketenang. Apa kata orang lain salah lah pula dah. Tu belaka dia. Gadak saja. Itu dia panggil ini ummah tagi kerana sobek tidak tanya belatuk apa yang buat fitnah. Maka lalu itulah dia takzir tu. Menakuti. Apa di atas surah pada Abu Musa suruh jaga nak guna atas dia ni klik ni bila atas klik dah mu jaga tengok molek supaya jangan orang lain hidup kumuh dengan dia takut apa takut fitnah Allah tu cerita yang berlaku menunjukkan bahawa dia telah membuka ataupun menghalau ia akan bahawa membukakan akan pintu fitnah pada agama apa dia dan iaitu membuka pintu fitnah tu dengan memeriksanya yakni menusubik tidak periksa akan ayat-ayat yang mutasyabihat bagi Quran. Tidak kutip-kutip ayat bahasa sebut tangan, sebut kaki, halah deh. Turun naik pada baca hadis surah Mi'raj diterima di atas ni menunjuk tidak kutip lagu tu. Tu jadi keliru. Patut orang ni bila boleh dia pergi kata salah orang tua dia. Ayah dia tak betul. Mana boleh tu ada tak tepat. Tak ada kalau itu Tuhan siap. Dia kata dia mula jadi keliru. Sebab dia kutip benda-benda ayat-ayat yang mutasyabihah. Sedangkan mutasyabihah tu kata dah. Kita kena mendulukan muhkamah. Hal keadaan yang menusubik itu yakni ayat Quran yang ada padanya syubhat dan kesamaran. Hal keadaannya ati menusubik membanyak ia akan bercakap padanya yakni pada ayat-ayat yang mutasyabihah itu dan menanya-nanya ia akan segala manusia daripadanya artinya daripada ayat-ayat yang mutasyabihah itu.
Tengok kalau berapa puluh tahun dulu, oh istawa ar-Rahman istawa. Allah kalau tu dia ada Isra menunjukkan itu dah. Kalau kita nak kira dah nak zahir sama zahir, tak ada kena ambil lain ayat sama ayat apa. Kalau kita tanya dalil dengan istawa alal dalil zahir kata Tuhan duduk atas arah. Maknanya duduk tetap atas arah, tak apalah. Apa hak turun naik? Subhanallah. Apa pula nya duduk atas arah? Pada ayat dalam surah Tabarak tu, amintum man fis sama tafsir tu kena ke Allah. Pada langit. Langit dengan arah atas pada langit. Ni duduk langit pula dah. Duduk atas arah. Mana duduk mana sungguh? Dia mahu tahu pula dah. Pi dengan mana Allah. Lain tu tak boleh tahu pula dah. Tak ada tahu tafsir. Nanti kaya berbelit tapi orang awal dapat kesian orang awal. Habis tu kata perkara lagu ni kalau tak kesian belah nak jaga ke orang awal, tak ada nak sembuh. Tu dia. Itulah di antaranya. Lalu menanya-nanya ia akan segala manusia daripadanya arti daripada ayat-ayat yang mutasyabihah. Dan dari kerana itulah pukul akan dia tu, akan Subaik tu oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagai takzir. Ada dia tu. Sebagai takzir dan takdib akan dia akan Subaik. Apa maksud? Artinya sebagai dera. Dera panggil. Tu dia, dera. Dia baca dara. Sebagai dera. Dan ajar adabnya, ajar perangai. Dia panggil takdib. Jangan belah tu. Jadi keliru orang ni dia haram siap-siap dah. Orang dah pergi kena dah. Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan sah, Tuhan tak serupa bagi setiap makhluk. Kerana makhluk ni tak sunyi pada arak dan jiring. Bila Allah tak serupa makhluk kan, senang kenal ni nanti tak lah. Makhluk ni tak sunyi pada bergerak dia dia. Allah tak serupa, tak bergerak tak dia. Makhluk ni tak sunyi pada berjihad bertepat. Allah tak serupa, tak berjihad tak bertepat. Senang ada apa-apa ni dah buat keliru. Penuhnya nak pelik. Ada dah. Kita dah mengaji huruf-huruf level dulu. Jin satu, jin bawah satu titik, kau di atas satu titik, tak ada titik, kau senang kenal lah dah. Kau main buat peling atau tak ada titik, tak ada apa lerak lah. Apa tu? Tapi gitulah. Sebenarnya kita tengok ujian dari Allah. Nak menzuhirkan siapakah tahqiq sungguh ilmunya, siapa kukuh sungguh. Tu dia. Habis itu. Sampai di sini kita akhiri dengan wallahu subhanahu wa ta'ala huwal hadi ila sawa'is sabil. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala huwa ia jalah yang menunjuk kepada jalan yang betul, jalan yang sama, jalan yang lurus. Ila sawa'is sabil. Orang mengaji kaedah idafah sawak kepada sabil, boleh kata idafah sifat pada musuh tapi nak takwil dengan sewasah. Mana nak? Wal hadi ila sabilis sawi. Kepada jalan yang sama, jalan yang bagus. Minta Tuhan tunjuk. Selesai. Ini ada satu cerita lagi pula ni. Dan setengah daripadanya berkata Sayyidina Umar, innahu sayati nasun wallahu a'lam. Subhanakallah.